dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajr summa ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun tarakna hum wa hum yusallun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis cukup strong. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Nabi kata malaikat ada dua shift. Satu malaikat shift malam, jaga shift malam, ada satu malaikat jaga shift siang. Nabi kata, ni malaikat hadu jaga kita ni, ada yang dia duty malam, ada yang duty siang. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Dia nak tukar shift ni bila? Asar dengan subuh. Hak jaga shift malam punya, subuh esok dia nak tukar shift. Masa nak tukar tu, malaikat nak ganti dia main, mereka berjumpa pada time tu. Lepas sembahyang subuh, dia pun keluar shift, hak baru masuk shift. Dia kerja sampai waktu asar, dia shift siang ni. Saat lagi siang, berjumpa pula dengan kawan hak nak ambil shift malam ni. Ia jitami'un, mereka berjumpa di situ di waktu asar. Lepas sembahyang asar, dia pun balik, hak baru main ambil alih pula kerja. Siapa cerita ni? Nabi SAW cerita. Sahihkah hadis ni? Hadis ini riwayat Al-Bukhari. That's it. Jangan siapa duk main otak lawak pula duk fikir, malaikat pun main shift juga. Allah suruh Nabi habaq kat kita lagu tu. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari ni dia kata apa? Malaikat silih berganti malam dan siang untuk nak jaga kita ni. Dan mereka berjumpa waktu asar dan pada waktu subuh. Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian hak jaga shift malam punya ya'ruju, naik dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, bawa report kita. Fayas'aluhum, bila sampai Allah tanya malaikat yang jaga shift malam ni, Allah tanya dia, wa huwa a'lamu bihim. Nampak tuan-tuan hadis tu? Dia kata apa? Sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia tak tanya malaikat ni pun dia tahu dah, tapi Allah tanya. Pasal apa? Pasal nak tunjuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan Maha adil. Allah tak payah letak malaikat raqib atid duk jaga kita. Allah tak payah hantar malaikat muka nakir hidup soal orang dalam kubur. Allah tak payah buat benda ni semua. Allah Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha mengetahui tiap-tiap apa satu benda yang kita buat. Allah tahu, tapi Allah hantar malaikat jaga supaya benda ni esok bercara di padang mahsyar. Malaikat boleh bawa keluar, ini yang kami catat, ini yang kami catat. Allah nak tunjuk keadilan dia kepada kita. Maka bahasa hadis ni dia kata apa? Malaikat yang bertugas shift malam ni, bila subuh esok dia fly pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di depan Allah, Allah tanya kepada malaikat yang jaga shift malam ni, wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Tuhan Maha mengetahui. Dia tak tanya pun dia dah tahu, tapi Tuhan tanya sebagai formality. Kaifa taraktum ibadi? Tuhan tanya kepada malaikat yang habis shift ni. Tuhan kata, masa hang tinggal hamba aku tadi, apa dia duk buat?
Fayaqulun, jawab malaikat ni semua, taraknahum wahum yusallun. Malaikat kata, masa kami tinggal tadi nak tukar shift tadi, mereka duduk semayang. Malaikat kata mereka duduk semayang tadi. Wa atainahum wahum yusallun. Demikianlah saat lagi masuk shift, masuk waktu subuh, mereka duduk semayang. Allahu Akbar, tuan-tuan. Semayang ini rupa-rupanya menjadi satu bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau orang tak semayang, malaikat balik-balik pergi menghadap Allah. Allah kata, masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia duk main judi. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia duk berzina. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia tengah derhaka dekat mak ayah dia. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Dia tengah duk langgar haram. Masa hang tinggal dia duk buat apa? Macam mana orang ni di depan Allah Subhanahu wa ta'ala? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari, menceritakan pentingnya kita ni semayang on time ni. Penting. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ma'dan bin Talhah Al-Ya'mari radhiyallahu anhu, kata dia, laqitu Sauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqultu lahu dullani ala amal yanfa'uni Allahu bih wa yudkhiluni al-jannah, fasakata anni maliyan summa iltafata ilayya faqala alaika bisujud fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah, atau kama qala. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi daripada Ma'dan. Ma'dan ni tabi'in. Dia bukan sahabat, dia bukan tabi'in, dia generasi ketiga. Dia tabi'in. Ma'dan. Dia ni cerita kata satu hari dia berjumpa dengan Sauban. Sauban ni siapa? Sauban ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sauban ni, dia ni khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sauban bin Bajdad, nama dia Sauban. Dia sahabat, dia wafat 54 Hijrah. Ma'dan kata dia jumpa dengan Sauban. Dia tanya Sauban, sebagai satu orang khadam Nabi, hari-hari duk jaga Nabi, duk dekat dengan Nabi, duk tengok Nabi, duk dengar apa Nabi kata, maka sudah tentu dia menjadi salah satu daripada tempat tanya orang yang kemudian daripada zaman itu. Ma'dan tanya kepada Sauban. Dia kata, duluni ala amalin yanfa'uni Allahu bih wa yudkhiluni al-jannah. Dia kata, Sauban, hang dapat peluang berkhidmat jadi khadam Nabi. Cerita mai dekat aku. Cerita mai dekat aku apa satu amalan yang kalau aku buat aku akan dapat manfaat dan aku boleh masuk syurga. Hang sebagai satu orang yang close dengan Nabi, apa Nabi pesan dekat hang, apa yang hang tengok Nabi tu buat, hang cerita mai kat aku satu. Aku tak dapat peluang tengok Nabi. Habaq mai dekat aku satu benda yang aku boleh buat, yang kalau aku buat benda tu aku dapat manfaat dan aku dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasakata anni maliyan. Kata Ma'dan, bila aku tanya macam tu, Sauban sengah. Fasakata anni maliyan. Dia kata sejenak. Maliyan tu maksudnya sat. Sejenak Sauban ni dia senyap. Summal tafata ilayya. Tak lama lepas tu baru dia beralih kat aku. Faqala, kata Sauban, alaika bisujud. Maknanya hak dia sengap tadi tu pasal apa tuan-tuan?
Dia nak cari ni apa satu hak dia boleh bagi tahu. Pasal dia ni minta suruh tunjuk satu amalan. Dia nak kena kelas cari hak paling baiknya. Dia nak abang dekat hang yang tanya ni. Banyak benda kalau dia nak abang, banyak benda macam malam ni tuan-tuan duduk dalam kelas kita. Esok tuan-tuan pergi pejabat, office mate tanya, semalam Ustaz Samsuri mai Taman Sadun kah? Mai Barang Garden kah? Semalam cerita pasal apa? Tuan-tuan, 2 jam tuan-tuan kuliah ni. Paling-paling pun 1.5 jam. Kalau geram dia lajak pergi 2 jam. Takkan tuan-tuan nak cerita dekat office mate ni apa yang saya cakap daripada awal tadi, innal hamdalillah. Dia start dengan mukadimah dia, innal hamdalillah. Apa ya? Tuan-tuan nak kena saring, tuan-tuan nak kena filter, tuan-tuan nak kena tapih. 1.5 jam punya kuliah malam ni apa satu boleh tarik bawa keluar? Apa satu boleh tarik bawa keluar? Itu yang nak kena ambil masa saat tu. Yang itulah sauban. Apabila Ma'dan tanya dia sengap Ustaz. Dia duk scan. Nak cari apa satu, dia beritahu. Dia dapat, dia beralih kepada Ma'dan, dia kata apa? Alaika bisujud. Hang kena banyak sujud. Maksudnya apa? Hang kena sembahyang. Alaika bisujud. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah. Nabi kata, mana-mana orang yang sujud sembahyang sekali ya. Kalau sembahyang Aisyah 4 rakaat, dia ada berapa kali sujud? 8 kali. 1 rakaat 2 kali sujud, 8 kali sujud. Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang sujud kepada Allah sajdah, sekali sujud. Apatah lagi kalau 8, apatah lagi kalau berbelah-belah, kalau berpuluh-puluh kali. Siapa yang sujud kepada Allah sekali sujud, illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Dia sujud aja, Allah angkat darjat dia 1 darjat. Wa hatta anhu biha khati'ah. 1 dosa hak dia buat, Tuhan cancel. Allahu akbar tuan-tuan. Kalau kita banyak sembahyang macam mana? Kalau kita satu orang yang subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah, memang kita tak pernah tinggal. Kita tambah pula kot tepi. Qabliyah subuh kita buat, sunat fajar, duha kita buat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah Aisyah 2 rakaat. Katalah kita jaga sampai macam ni, berapa kali sujud kita buat, berapa darjat kita Allah Subhanahu wa taala angkat, berapa dosa kita yang Allah pandang. Macam ni punya Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq kat kita. Kita tak rasa nak tambah ibadat kita. Kita buat hak fardu saja. Hak fardu saja pun okey dah. Kalau boleh tambah sikit. Dah masuk tahun 2020 tuan-tuan. Dah masuk tahun 2020. Tahun 2020. Tahun macam ni dia nak mai berapa ratus tahun sekali tuan-tuan. Berapa ratus tahun sekali. Tahun 10-10, tahun 20-20, tahun 30-30. Berapa ratus tahun sekali kira Ustaz? Kalau 20-20 tolak 10-10. Berapa? 100 Berapa? Oh, matematik dia lagu bunyi pelan, dia tak mau nak bunyi drive. Berapa tu? 10-10. Tuan-tuan, tahun ni tahun 2020. Tuan-tuan nak jumpa pula tahun 30, 1010 tahun lagi. 1010 tahun lagi ni nak jumpa. Bukan ada special pada angka 20, bukan. Tapi nak habang kata ni tahun 2020 ni, tahun macam ni Allahu akbar. Hak tak cadang nak menikah pun menikah tahun ni. Nak mai pula ni selepas 2020 ni 30 pula lagi 1010 tahun lagi. Tak ada lah. Tahun tu berubah dengan macam-macam dia cerita, kita tak berubah. Tu yang kita nak buat, nak berubah apa dia? Nak meningkatkan amal kita,
nak bagi jadi ikhlas amalan yang kita buat. Kita nak supaya kemarin dengan hari ini, kita hari ini lebih baik, hari ini dengan esok, insya-Allah esok kita lebih baik daripada hari ini. Kita nak macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Ma'dan tanya kepada Sauban, Sauban jawab macam tu. Dia kata satulah yang aku boleh ingat, sembahyang bagi banyak. Pasal apa? Satu sujud hang, Allah angkat satu darjat, padam satu dosa. Bayangkan kalau hang banyak sembahyang, berapa banyak sujud hang buat, berapa tinggi darjat hang Allah angkat, berapa banyak dosa kesilapan hang masa lampau Tuhan cancel, Tuhan erase, Tuhan delete satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah pentingnya yang dikatakan sembahyang itu.